Assalamualaikum. Malam ni bersama saya lagi di NR Channel di Slot Suara Puteri. Bersama saya dengan Fiza Adam. Malam ni kita bawa dari salah seorang puteri di bahagian Selangor ya. Okey, Nur Nabila Faizurin. Betul Betul. binti Muhammad Muqtaz. Aku ketua pergerakan Puteri UMNO bahagian Ulu Selangor. Sihat ke? Sihat Alhamdulillah. So Ah, hilang suara sikit hari ni. yalah cuaca kan. Hari ni Ya, cuaca walaupun tak marah menentu. budak pagi tadi. Oh, bekerja Saya bekerja. sebagai? Saya pensyarah di College Vocational Juasih, Negeri Sembilan. Okey, bagus. Okey, boleh tak nak panggil apa ni? Faizurin ni nak panggil apa? Nabila? Nama manja je kot panggil Bella je. Bella. Ya. Okey. Bella boleh tak cerita sedikit Mm-mm. latar belakang Bella? Okey, saya berumur 28 tahun. Okey, saya sekarang ni baru dipostingkan pada bulan 12 di College Vocational Juasih sebagai seorang pensyarah lah. Saya ajar matematik. Jadi pagi tadi suara saya hilang. Marah budak punya pasal. Okey, jadi saya sebenarnya baru je daripada Kuala Pilah pukul 6 petang tadi. Jadi agak sikit jam lah. Tapi okey je Alhamdulillah. Demi puteri kan kita turun lah Ya, ke betul. Selangor balik. Ya. Menetap di mana? Menetap di Saya menetap Juasih lah. di Juasih lah. Oh, asal? Asal saya Hulu Selangor. asal Kuala di Kebu Baru. Yalah dah dipostingkan ke sana ni. Ya. Negeri Sembilan lah kan, Betul. Juasih tu. Okey, kita teruskan perbincangan malam ni. Kita macam sembang santai je Bella ya. Okey. Nak tanya sedikit pendapat. Kita minta pandangan daripada Bella sendiri, iaitu berkenaan dengan usul had umur pergerakan Puteri UMNO. Ya. Adakah Bella menyokong? Kalau ikutkan saya sangat menyokong lah sebenarnya. Isu ni dah lama dibangkitkan oleh mantan-mantan lagi sebenarnya. Jadi bila pada zaman Datuk Nurul Aman sendiri dibangkitkan semula isu usul had umur ni ke 40 tahun. Jadi saya rasa benda ni sangat relevan lah. Even mantan Ketua Puteri saya sendiri pun berkata benda ni sangatlah bagus bila kita ketengahkan balik lah sebenarnya. Jadi saya sangat menyokong lah benda ni. Even saya baru 28 tahun. Jadi saya tahu je isu ni sebenarnya tak disokong ramai. Tapi apakan daya, benda ni sangat relevan lah sekarang ni. Kita ni orang kata apa? Kita nak mengundi, kita menjaga pengundi umur 40 tahun. Jadi takkanlah kita nak masih lagi di had umur 35 tahun kan. Jadi itulah sedikit yang saya boleh bagi pandangan lah orang kata. Okey, baru-baru ni kita ada PAU Betul. PAU untuk persidangan Agung UMNO yang telah membahaskan itu adalah Puan Aisyah Rahman, iaitu Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO Setiausaha. Jadi bagi Bella pula kan, apakah strategi, tindakan dan gerak-gerik untuk puteri menghadapi situasi umur dan politik hari ini di bawah kepimpinan kerajaan perpaduan sekarang? Okey, jika kita lihatlah trend pengundian pada PRK yang lepas lah, orang kata PRK yang terkini adalah Dun Mahkota dan juga Negeri kan. Kita dapat lihatlah sebenarnya kemenangan Barisan Nasional ni pun di setiap saluran tu membuktikan bahawa anak muda ni memilih Barisan Nasional. Jadi membuktikan juga parti sayap kita ni, puteri dan juga pemuda, menunjukkan kesuguhanlah untuk mereka memenangi hati anak muda dan sendiri. Jadi berbalik kepada usul Puteri UMNO sendiri, iaitu kita nak syorkan had umur ni ke 40 tahun. Sebenarnya kita bukan sesaja je nak mintakan had umur ni ke 40 tahun. Betul. Kita berpandangan bahawa sebenarnya kalau had umur ni ditingkatkan ke 40 tahun, kita ni dah sama tinggi dan sama rendah dengan pemuda. Pemuda kita tahu umur dia pun 40 tahun. Ya, betul. Jadi puteri je lah yang 35 tahun. Jadi kalau kita disamakan level kita ni lah sama tinggi sama rendah dengan pemuda, jadi kita memudahkanlah gerak kerja parti ni sendiri. Supaya terutama lagi kat pilihan raya lah. Jadi bukan puteri ni tak boleh nak kerjasama dengan sayap lain. Tapi orang kata kita ni bergerak seiringan dengan pemuda. Jadi strategi dia tu kita nak memenangi hati pemuda. Had umur tu kita tingkatkan juga sebab kita memang jaga pengundi
yang di bawah umur 40 tahun. Itulah sedikit sebanyak. So bila rasa berkenaan dengan apa lanjutan umur ni masih relevan lah. Ya, sangat Di bawah relevan. kepimpinan Datuk Nur Rahman macam Bella kata tadi, sebelum ni pun memang dah Betul. perkara di macam apa perkara ni tak dilaksanakan Betul. kan. Jadi contoh kan Bella saya nak tanya berkenaan dengan, boleh tak Bella cerita sedikit lah berkenaan dengan umur. Kenapa perlu ni, kenapa umur ni puteri perlu meningkat kepada 40. Apa ciri-ciri, kadang-kadang ada orang cakap tau, Betul. orang yang berjawatan ni sukalah umur dilanjutkan sebab mereka boleh melanjutkan jawatan. Ya, betul. Kan yang ada jawatan, yang tak ada jawatan ni ada yang menyokong, Betul. ada tak menyokong. Berumur saya tak nak cakap mana-mana lah kan. Betul. Cuma yang ini yang kita dengar, kita dengar puteri-puteri ada yang bercakap. Betul. Jadi bagi Bella sendirilah kan, betul ke yang ada jawatan ni yang suka umur dilanjutkan kepada 40 ni sebenarnya? Okey. Sebenarnya kalau cerita pasal bab jawatan ni, jawatan Ketua Puteri tu pun sebenarnya dah berat. Siapa yang nak pegang jawatan Ketua Puteri ni lama-lama kan sebenarnya. Tapi orang kata macam mana nak cakap kalau nak cerita pasal jawatan tu, ya Allah, saya ni umur 28 tahun. Dilantik menjadi Ketua Puteri pada umur 26. 26. Bayangkan waktu tu saya sangatlah muda. Orang kata muda lah. Tapi kita beranggapan benda tu adalah takdir Allah lah sebenarnya pada kita. Jadi kalau nak cerita pasal orang yang berjawatan ni nak pegang lama sebabnya lagi mudah ke, saya tak pastilah. Tapi kalau kita nak cerita pasal ahli puteri UMNO ni, umur 18 hingga 35 tahun tu ramai lagi sebenarnya. Betul tak, Kak? Yalah, Jadi umur 18 hingga 35 ni kita ni perempuan. Perempuan ni kita ada kerjaya. Kerjaya, kita ada, orang kata kita ada keluarga. Saya umur 26 tahun, masa tu saya dilantik jadi Ketua Puteri, tak ada kerjaya. Jadi bila tak ada kerjaya, saya baru berkeluarga. Jadi sebenarnya benda tu taklah orang kata macam mana cakap. Masa pendek sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya kita dalam politik ni kena matang. Ya, betul. Kematangan dalam politik ni penting sebenarnya. Jadi bila kita hadkan tinggi umur 40 tahun ni, at least kita ni dah stabil. Okey, sekarang ni saya umur 28, saya bawa pegang jawatan puteri, saya ada career dan sebagainya. Jadi saya pun kena seimbang. Career, komitmen sebagai Ketua Puteri dan juga keluarga. Jadi kat situ kematangan kita dalam melaksanakan tugas hakiki kita dalam keluarga, kemudian politik. Benda tu bukan mudah lah orang kata. Bila orang kata benda tu kita nak pegang jawatan sebabkan hak umur ni, saya rasa tak patutlah diberitahu macam tu sebenarnya. Jadi elemen tu orang kata kita nak pastikan supaya pemimpin wanita muda ni, macam kita sekarang ni kita pemimpin wanita muda. Jadi daripada peringkat akar umbi sendiri dan juga peringkat bahagian ni, kita nak pastikan yang penting tu gerak kerja kita lah dekat cawangan dan sebagainya kan. Jadi bila at least kalau umur 40 tahun ni, kita bagi peluang lah sinar baharu pada puteri UMNO ni sebenarnya. Betul tak? Iyalah. Tapi ada juga orang yang mengatakan 40 tu dah tak boleh dah dianggap puteri. Di umur dah 40 kan, kita pun tahu 40 tu dah masuk sesi wanita. Tapi sebenarnya bagi pendapat saya secara peribadi, 40 tu kita masih boleh melakukan aktiviti, mengikut aktiviti puteri. Sebab aktiviti puteri bukannya yang berat-berat, apa semua kan kita turun padang membantu rakyat. Memang UMNO dan dengan rakyat memang tak dapat dipisahkan lah. Memang pisah tiada. Walaupun mana tiga-tiga sayap pun memang akan buat kerja untuk rakyat kan. Okey, Bella nak tanya sikit lah Bella. Bella berkecimpung dalam politik ni mengikut family ke ataupun memang Bella berminat? Family ada tak yang join politik? Mak saya yang sama lah. Sangatlah, orang kata orang kuat lah dekat Ulu Selangor tu. Dia wanita. Tapi biasalah dia hanyalah di kecawangan lah. Tapi orang kata kita tengok dia daripada kecil kan. Kita ikut dia mesyuarat. Jadi bila kita tengok dia tu macam, oh politik ini ke rupanya. Kita makin besar. Jadi daripada ibu tu lah saya
tengok mungkin saya boleh jadi macam dia one day. Tapi saya bermula juga tu di universiti sebenarnya. Saya Universiti juga memang dah aktif lah. Ya, saya ahli UMNO siswa sebenarnya. Jadi kita dah bermula pada situ, bertapaknya di situ. Jadi dari situlah saya tubuhkanlah minat tu dalam politik. Dan tak sangka lah pula jadi Ketua Puteri sebenarnya. Rezeki sebenarnya. Kita jadi ketua memang berat ya. Dan lagi satu, kita nak menggalas tanggungjawab tu bukannya mudah. Sebab kita dah diberikan kepercayaan untuk ketua kan. Kita macam-macam nak kalau kita buat keputusan tiba-tiba strategi kita tu gagal, ketua juga dipersalahkan. Betul tak? Jadi berat sebenarnya, tanggung dan jawab sebenarnya, bukan tanggungjawab. Okey, Bella ada menggunakan social media untuk berbalas fakta dengan membalas fakta dengan di pihak belah sana. Maksudnya Bella menggunakan social media peribadi lah, bukannya dari pakai fake account ke apa kan. Maksudnya macam tu. Ada tak? Ada, tapi dulu tapi pernah kena kecam tak? Setakat ni tak pernah lah. Sebab apa? Kita membahas tu dengan fakta dan juga orang kata bersopan lah, beradab. Dan kita kalau nak cerita pasal kita ni nak komen, semua orang boleh komen. Macam-macam kita boleh buat. Tapi apa yang membezakan kita ni dengan orang luar adalah cara kita komen tu lah, maksudnya kita komen, berbahas tu dengan hujah yang betul, fakta. So orang nampak kita ni macam, dia ni Ketua Puteri yang boleh berbalas tapi dengan hujah yang tepat lah. Macam tu. Jadi kita ni nak mempertahankan parti ni dengan media sosial pun bukan mudah kan, orang kata. Banyak kecaman terhadap kita. Kadang-kadang kita buat kerja yang dah elok, tapi orang pandang kita ni tetap tak buat kerja. Jadi tak semuanya betul. Jadi nak tulis apa pun kita boleh tulis. Tapi kita ni sebagai orang yang mewakili suara puteri, at least orang tahu kita ni orang yang ada career. Dia macam dia ni mungkin sekian-sekian dia bekerja. Jadi bila dia komen ni macam menampakkan perwatakan dia tu, itu career dia. Betul lah. Tapi kadang-kadang bukan saya kata orang yang tak ada career ni hujah dia tak betul. Tapi sebenarnya bergantung kepada peribadi kita sendirilah. Jadi nak kata kecaman tu, saya tak pernah kena kecaman teruk lah. Cuma kita mempertahankan tu, at least macam kita selidik dululah dekat internet, betul ke pasal benda ni dan sebagainya. Dan lagi masa tu hujah berkenaan pasal Najib kan, berkenaan Datuk Seri Najib. Masa tu bayangkan kecaman teruk terhadap orang kata daripada orang luar terhadap kita dan parti sendiri. Jadi kat situ kita carilah pasal benda ni betul ke tidak. Jadi kalau kita rasa tak betul, kita balas komen tu dengan at least play safe lah, orang kata. Janganlah menampakkan kita ni orang yang kurang pandai sebenarnya. Itulah daripada bagaimana kita bawa diri kita sendiri, Bella. Okey, bagi pendapat Bella sendiri berkenaan dengan penglibatan puteri, khususnya di bahagian Hulu Selangor sendiri lah, masih ramai ke sekiranya Bella ada buat program ataupun program di bahagian program yang melibatkan politik UMNO lah, khususnya UMNO, masih ramai ke puteri-puteri di Hulu Selangor untuk menyertainya program tersebut? Maksudnya daripada segi bukan ahli puteri ke macam mana? Sebenarnya kita khusus pada ahli puteri lah. Ya, betul. Alright. Kalau dekat Hulu Selangor sendiri, Alhamdulillah, even saya buat program sekecil-kecil alam pun, masih ada lagi lah orang kata ahli puteri UMNO yang daripada cawangan. Kadang-kadang kita tak pernah kenal dia pun sebenarnya. Tapi orang kata kita turun ke kawasan dia. Saya pernah buat satu program pada bulan Ramadan hari tu. Saya turun ke 3 dun. Di Hulu Selangor kita ada 3 dun. 3 dun? 3 dun. Hulu Selangor ni besar sebenarnya. Kita ada Felda, kita ada pertengahan, orang kata macam separuh bandar. Kemudian ada bandar. Betul-betul bandar ke Batang Kali tu. Jadi bayangkan kita turun di setiap dun ni untuk berjumpalah dengan, at least kita jumpa dengan Ketua Puteri Cawangan, dan kita jemput jugalah ahli-ahli Puteri Cawangan ni untuk bersama-sama dengan kita turun. Kita nak mendengarlah apa pandangan mereka terhadap puteri bahagian sebenarnya. Kalau at least macam ada cadangan dan sebagainya, kita ambil kira lah benda tu. Untuk apa? Untuk puteri bahagian juga sebenarnya. Kita nak puteri bahagian Hulu Selangor ni sukses lah, orang kata. Dan Alhamdulillah, walaupun taklah
ramai sebab kita buat program tu secara orang kata santai-santai. Kita duduk kat kedai makan, kita belanja dia makan, duduk minum-minum air. Kita tanyalah. Boleh bertukar pendapat. Ya betul. Kita bertukar pendapat lah time tu kan. At least macam kita tanya dia, di cawangan ada apa-apa masalah ke? Ataupun mungkin kita tanya dia masa tu macam mana. Lagi-lagi about keahlian lah sebenarnya. Keahlian dan sebagainya. Jadi bila mereka ada masalah, kita berbincang, saya berbincang dengan pengurusan dan sebagainya. Dan kita come out dengan some ideas lah untuk mereka. Untuk at least menarik ahli-ahli puteri mereka kembali kepada mereka lah. Sebab kadang-kadang Ketua Puteri Cawangan ni dia sekadar macam kata, oh saya buat kerja tu je. Tapi sebenarnya job scope dia besar. Even cawangan saja pun. Jadi sekecil-kecil alam tu pun kita kena selesaikan juga. Jadi alhamdulillah lah, even program yang biasa-biasa pun ada ahli puteri yang turun. Jadi sebenarnya kat situ kita nampaklah pelibatan ahli puteri UMNO ni sendiri pun dah sangat baiklah orang kata. Kita tak perlu nak paksa-paksa dan sebagainya. Walaupun kita tak memberi apa-apa pun, tapi mereka sangguplah untuk turun dan sebagainya, support kita kan. Sebenarnya masih okeylah penerimaan anak muda ni, khususnya di golongan puteri, masih boleh. Masih tak lapuk dek hujan yang cakap kan. Okey Bella, peranan Puteri UMNO dalam politik hari ini, bagaimana Puteri UMNO khususnya di bahagian Hulu Selangor sendirilah menghadapi cabaran untuk menarik minat golongan muda untuk cenderung ke parti politik, khususnya parti kita sendirilah, UMNO. Sebagaimana Bella ada buat program ke, ada buat aktiviti untuk menarik minat anak-anak muda? Okey, kalau nak cerita pasal program tu, ada je program-program yang kita buat. Tapi kadang-kadang kita ni kekangan masa dan sebagainya. Tapi bila kita buat satu program tu, impak dia dan objektif dia mestilah anak muda dan juga wanita muda. Walaupun kita buat program seperti gubahan bunga ke, kita buat make up session untuk diorang. Sebenarnya yang datang dan hadir tu kadang-kadang bukan ahli puteri pun. Betul. Jadi bila kat situ kita buat program-program yang secara santai dan tak terlalu berat dan sebagainya kan. Ikut trend sekarang lah. Trend sekarang ni mungkin orang berminat dengan henna dan sebagainya. Jadi kita buka satu kelas, macam orang kata kita buat satu session tu, okey, mereka belajar tentang henna dan sebagainya. Jadi kat situ kita kenal lah, oh rupanya dia ni belum lagi menjadi ahli puteri cawangan. Jadi bila kita tanya-tanya, oh sebenarnya dia minat. Tapi tak ada orang nak approach dia di bahagian cawangan sendirilah. Jadi kat situ pun kita dah tengok sebenarnya ada ahli belia muda, wanita muda yang berminat untuk berkecimpung dalam politik ni. Tapi mereka tak jumpa sources yang betul lah orang kata. Kadang-kadang orang tanya, boleh ke nak jadi ahli pemuda dan sebagainya? Okey boleh, kami tak kisah. Kami boleh cakap dengan Ketua Pemuda dan sebagainya. So Ketua Pemuda akan approach. Jadi kat situ kita membantulah juga kan kadang program-program begini. Jadi orang kata sebenarnya kalau orang kata UMNO ni tak relevan, sebenarnya masih relevan. Betul. Kadang-kadang yalah sekarang ni orang muda dia nak cari apa-apa pun semua dalam internet. Ya betul. Di hujung jari. Orang okey contoh UMNO sekian-sekian. Okey, dia tu search. So, apa yang keluar dekat dia dalam Google tu, itulah dia. Sekarang ni kita ada apa? TikTok. Yes, TikTok. TikTok tu sangatlah orang kata ada keburukan, ada kebaikan. Betul. Jadi, bila macam contohlah kita menang DPRK pun kita menggunakan TikTok. Kita gunakan cara approach sejarah dan sebagainya. Jadi, orang kata virality tu betul. Memang wujud di kalangan anak muda ni. Kadang-kadang saya sendiri pun kita sekadar post dekat status je pun. Kita buat program-program kan. Tapi rupanya ada pengikut kita yang sebenarnya bukan ahli puteri tapi dia kata macam saya berminat. Macam mana? Dia tanyalah, akak macam mana boleh orang kata membahagikan masa tu. Sekejap akak kat Kuala Pilah. Sekejap akak kat Hulu Selangor. Akak cakap, oh itu nak buat macam mana? Itu memang tugas hakiki saya. Orang kata. Jadi tanggungjawab saya masih di Hulu Selangor. Jadi macam mana sekalipun daripada Kuala Pilah pun saya sanggup turun 2.5 jam lah orang kata. Tapi tak apalah, itu sebab kita ada semangat juang politik sebenarnya. Perjuangan kita tu tak sama macam orang lain. Mungkin orang-orang yang baru nak kena politik ni, dia baru. Jadi kat situ lah kita approach diorang, kita lepak-lepak santai dengan diorang, cerita-cerita. Kadang-kadang saya pernah buat satu program
kita lepak dengan mahasiswa. Mhm. Kita lepak bincang-bincang cerita je lah, tapi tak menjurus ke arah politik pun sebenarnya. Tapi diorang macam kata sukalah tengok politik sekarang. Dia kata macam mana kita nak orang kata berpolitik tu tapi tak terlalu agresif. Jadi kita bagilah pandangan dan sebagainya. Tu sebenarnya dah menarik lah. Sebenarnya benda tu kan. Itu dia berundi di mana tu terpulang lah ke orang kata. Ya, Tapi betul. yang pasti di pilihan raya biarlah dia undi kita BN. Itu Ya, dia sebenarnya. betul. Okey, bagi Bella sendiri, persepsi terhadap wanita muda dalam politik. Adakah anda merasakan wanita muda yang berkecimpung dalam politik ni sering dipandang rendah lah berbanding dengan orang lelaki? Okey. Kalau wanita muda ni nak pandang rendah, salah tu sebenarnya. Kita ni orang kata memanglah betul lelaki tu tanggungjawab dia lagi besar. Tapi sebenarnya perempuan ni pun tanggungjawab dia besar. Jadi bila orang pandang kata pandang rendah wanita muda ni tak boleh dalam politik. Sebenarnya tu salah kan orang kata. Jadi wanita ni pun boleh jadi pemimpin. Kita boleh tengok macam kita dalam UMNO pun kita ada ramai ikon-ikon wanita yang kita boleh tengok macam mana dia uruskan anak. Even kita punya Ketua Puteri Malaysia pun dia ada anak dan dia ada career dia sebagai Ketua Puteri. Jadi bila kita tengok tu macam kadang-kadang saya tengok dalam Instagram Along kan. Cakap macam mana dia uruskan anak dia, even dia busy. Kejap kat KL, kejap dia terbang ke sana. Jadi sebenarnya benda tu tak orang kata taklah menyekat kita ni lah menjadi seorang pemimpin. Even kita wanita muda sekalipun. Jadi untuk persepsi orang kata wanita ni sering dipandang rendah daripada seorang lelaki, saya rasa untuk zaman sekarang memang tak relevan lah untuk dikatakan begitu. Sebab sekarang ni perempuan pun boleh jadi sukses lebih daripada lelaki. Sebab apa? Ada orang pernah kata dan buat kajian, perempuan lebih berdikari. Jadi itu sebenarnya. Perempuan ni dia boleh multitasking. Ya, betul, multitasking. Betul. Lelaki dia tak boleh. Lelaki kalau dia buat satu kerja je, dia gusyuk dekat situ. Fokus kan? Dia fokus. Macam kita ni kadang, alah benda tu pun, kita pun buat kerja rumah kan. Kita buat satu, tapi boleh buat dalam masa yang sama, dalam satu masa, kita boleh buat dalam 2-3 kerja. Okey, contohnya Bella kan nak tanya pandangan berkenaan dengan betul ke orang kata Puteri UMNO ni adalah bayang-bayang kepada kepimpinan senior dalam parti? Kepimpinan senior, bayang-bayang. Bayang-bayang. Dah lah kita bongsu, dia panggil kita pula bayang-bayang kan. Okey. Pernah ada orang kata dengan saya, Puteri ni sebenarnya macam mana senior tu mengatakan kita bayang-bayang dia, dari mana dia datang sebenarnya? Betul tak? Orang kata, contohlah saya kata, saya wanita lah kononnya. Okey. Daripada mana dia datang tu? Mesti daripada Puteri. Jadi orang kata Puteri ni lah kita nak menanam, orang kata nak semai, supaya dia tumbuh tu nanti dia berjaya. Jadi that's why lah kita berbalik kepada hak umur tadi, daripada 18 hingga 40 tahun tu. Kat situlah kita nak semai benih-benih ni supaya sedikit demi sedikit kita dah tengok dia dah stabil, dah matang. And then one day, manalah tahu dia boleh menjadi seorang pemimpin. Mana tahu dia boleh jadi calon wanita muda kan. Kita tak tahu bertanding akan datang. Jadi sebenarnya bila dikatakan bayang-bayang tu sebenarnya tak betul lah. Orang kata kita ni, Puteri ada tugas dia sendiri sebenarnya. Dia ada peranan dia sendiri. Jadi kalau nak samakan dengan senior tu, saya rasa taklah bagi saya. Sebenarnya kita ni pun, dia pun ada sendiri tanggungjawab dia. Skop kerja dia lain, kita pun skop kerja lain. Kita membantu. Kita membantu supaya kita dapat catch up anak-anak muda ni lah, yang di bawah 40 tahun ni. Takkanlah kita nak catch up orang yang lebih tua daripada kita. Betul. Kita itu cara dia tu lain. lah. Ya, betul. Kadang-kadang kita ni yang muda nak catch up lain umur cara 40 dia. tahun tu lain cara dia. Betul. Kan dia kata kita kurang ajar. Cara kita bercakap tu lain. Cara kita melepak di kafe, tapi cara mereka mungkin melepak di mamak mungkin. Betul. Lain kan? Lain dia punya tu. Jadi biarlah kita buat kerja kita, umur 40 tahun ke bawah ni bagi kat kita. Itulah sebenarnya. So mungkin lepas ni dah boleh
boleh tepis lah kot. Kita ni bayang-bayang senior sebenarnya kan. Yalah. Okey Bella, ada juga yang mengatakan Puteri UMNO kurang agresif dalam menyuarakan isu-isu wanita muda dan hanya mengikut arus arus parti. Maksudnya bagaimana kita nak menangkis dakwaan mereka terhadap puteri-puteri UMNO ni? Okey, kalau ikutkan kita ni memang kita mengikut trend arus politik kita yang tu. Jadi kalau kita terlalu agresif sangat, orang membenci. Kalau kita tak terlalu agresif, orang mengata. Jadi kita tengok keadaan sebenarnya. Kalau kita terlalu agresif tapi dia punya, orang kata apa tu? Dia punya perjalanan untuk kita ikut arus politik tu, kalau kita kena agresif, kita agresif lah. Tapi kalau kita perlukan, orang kata kita slow down, kita slow down. Kita ikut, kita macam mana pun. Sekarang ni anak muda ni dia tak suka benda-benda yang terlalu agresif. Sebab bila saya katakan tadi, benda semua di hujung jari. Jadi bila dia sumbat dalam otak dia banyak sangat, dia rasa macam, oh politik ni kena agresif ke? Sebab tu saya berbalik pada ada mahasiswa tanya saya tu, politik ni kena agresif ke kak? Sebenarnya tak. Kita ni ikutlah trend sebenarnya. Kalau kita perlu agresif, kita agresif. Kalau tak perlu, tak perlulah kita nak agresif sangat. Kadang takut benda tu menjadi, orang kata apa, bahan untuk pihak di sebelah sana. Kita tak tahu. Mungkin sekarang kita kata gini, dia macam diam. Tapi tiba-tiba one day kalau kita bertanding ke dan sebagainya, dia jadikan point tu sama. Jadi kita pun tak tahu. Jadi benda tu sebenarnya bergantung kepada trend semasa lah sebenarnya. Okey Bella, bagaimana cara Bella sendirilah untuk menghargai, mendekati serta meraihkan bakat-bakat yang puteri Bella sendirilah, khususnya di bahagian Bella sendirilah. Bagaimana Bella buat? Adakah buat macam setiap bulan ada event untuk puteri-puteri Bella ke? Cara kita nak mendekatkan ketua dengan orang-orang bawahan lah. Maksudnya puteri di peringkat cawangan. Sebab kita ni kalau tak ada cawangan, tak adalah bahagian, betul? So kita kena menjaga juga kan. So macam mana Bella? Ada buat aktiviti, program yang melibatkan puteri sahaja, ahli puteri? Okey, cara kita nak mendekatkan diri kita lah. Kita ni walaupun kita berada di atas, okey, kita kena down to earth lah orang kata. Kita kena tengok bawah. Tanpa orang bawah, orang kata di peringkat Angkawumbi sendiri pun cawangan lah, ahli puteri cawangan. Kita ni useless lah sebenarnya. Kita tak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang saya tak mampulah untuk membuat semuanya dekat bahagian. Tapi saya mempunyai satu tim, orang kata apa, satu tim exco yang sangat bagus lah. Kadang saya tak ada kat kawasan, saya kata, okey, saya dapat laporan daripada Ketua Puteri Cawangan, di sekian-sekian ada kena buat ziarah. Okey, saya kata dengan orang, exco awak pergi. Pergi ke tempat-tempat ni, expose muka awak kat situ. Kata, at least kita turun, kita dekatkan diri dengan mereka ni. At least kalau diorang buat laporan, kata ada orang perlukan sumbangan dan sebagainya, tak adalah mereka kata macam, oh kita bagi tahu tapi Ketua Puteri tak turun pun. Tak ada exco yang turun. Benda tu nampak je macam orang kata apa, benda enteng je sebenarnya. Tapi untuk orang di peringkat Angkawumbi ni, sebenarnya benda tu isu besar. Benda tu akan diingat sampai bila-bila. Jadi saya taklah buat satu benda yang besar pun dekat cawangan ni sebenarnya. Sebab cawangan yang sedia ada pun, kita jaga elok-elok lah orang kata. Bila perlu turun, kita turun. Mana yang perlukan sumbangan, kita buat sumbangan dan sebagainya. Dan Ketua Puteri Cawangan saya pun sangatlah membantu. Kalau perlukan apa-apa yang segera, ad hoc dan sebagainya, saya kata okey boleh. Nanti sebagai Ketua Exco, saya akan minta turun mereka turun lah. Dan Exco saya pun sangat memberi kerjasama yang baik. Jadi orang kata biarlah kita ni berada dekat luar kawasan pun, tapi tim kita kat dalam kawasan tu paling penting. Dia bergerak sebenarnya. Macam yang tempoh hari di PRK Kuala Kubu Baru. Okay. Waktu tu saya tak boleh nak ke mana-mana di waktu weekdays. Sebab saya kena jaga exam. Budak nak tengah exam kan. Budak KV ni tak sama dengan budak sekolah harian biasa. Jadi dia exam pun ikut semester. Jadi waktu tu saya terpaksa berada di sekolah lah. Okay. Jadi bila
Saya kata, okey, hari ni Ketua Puteri Negeri nak turun. Kak D nak turun. Macam mana ni? Okey, exco saya kata tak apa. Dia kata, G5 saya kata, okey, Bella relax kat sana, kami settle kat sini. Tapi kita pantau lah setiap malam buat meeting dan sebagainya. Kita pantau daripada jauh. Dan orang kata, Alhamdulillah lah, benda ni orang kata kita jaga bawah, insya-Allah yang bawah pun jaga kita. Ya, betul. Kerjasama kan, Ya, betul. teamwork. Sebenarnya kalau kita tak menjaga pun, mereka pun tak nak jaga. Ya, Kita sebenarnya betul. sama je, Bella. Betul. Okey, Bella, bagaimana, ni pendapat lah, saya nak minta pendapat secara peribadi dari segi Bella sendiri. Bagaimana ingin menjelaskan kepada anak muda dan wanita muda berkenaan dengan perjuangan di dalam sesebuah parti. Seperti yang kita tahu sekarang, kita punya parti ni dah bergabung. Betul. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Betul. Jadi bagaimana Bella membahas ataupun berkongsi pendapat dengan mereka lah. Okey. Berkenaan perjuangan kita ni lah, sebab kita sekarang ni di bawah kerajaan perpaduan kan. Jadi even kita dah berapa tahun ni pun masih lagi ada isu dia mengatakan saya tak nak kerajaan madani. Ada sebenarnya. Tapi macam mana kita come out dengan mereka ni? Sebenarnya cara saya cakap lah, berhujah tu, kita kena tariklah minat dia. Tarik betul-betul, tanya kenapa tak nak dengan kerajaan madani ni. Bagi saya kerajaan madani ni dah cukup bagus lah. Macam mana dia memimpin Malaysia ni pun, alhamdulillah setakat ni kita tak nampak lah apa-apa yang bocor dan sebagainya kan. Jadi orang kata anak muda ni dia banyak sangat orang kata apa ni, hasutan daripada luar. Anasir-anasir luar tu banyak. Jadi kadang-kadang mereka ni pun memerlukan seorang pemimpin dalam kalangan mereka tu sendiri sebenarnya. Memang kalau betul saya yang di kawasan, saya akan buat kerja. Pemuda pun akan buat kerja dia sendiri. Tapi kita perlukan orang lagi kecil di dalam tu. Contohnya kalau mahasiswa ni sendiri pun, okay, kita bagi konteks mahasiswa lah. Diorang pun perlu ada ikon-ikon dalam tu yang boleh dengar cakap sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak sangka lah anak muda kat Malaysia ni, orang kata sikap ingin tahu dia tu mengenai politik tu sangatlah luas. Semua dia nak tahu. Kita pun tak boleh nafikan umur 17 hingga 40 tahun pun dia punya anak muda ni makin lama makin orang kata agresif sikit lah. Sebab apa? Sebab dia nak libatkan diri dalam hal politik negara. Jadi buktinya kita boleh tengoklah dekat universiti kita ada mahasiswa. Jadi bila ada mahasiswa ni, platform dia tu untuk kembangkan isu-isu ni berhad pada mereka lah. Saya kadang-kadang kita ni nak bercerita banyak pun berkenaan isu-isu negara pun kadang-kadang kita pun kurang pengetahuan. Jadi takut tersalah nanti. Ya, tersalah cakap lain pula jadi. Lain pula jadi. Jadi kadang-kadang kita ni patah baliklah kepada kita cari resources dekat mana. Kita kat bahagian kita ada ketua penerangan kan, bahagian. Betul. Jadi saya banyak refer lah dengan Datuk Kepen waktu tu. Jadi apa-apa pun kita berbalik, pastikan isu yang kita terima tu kita sampaikan dengan betul. Kalau kita perlu tengok siapa yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang anak muda penerimaan lain. Golongan 35 tahun ni lain. Jadi yang 40 tahun ni mungkin cara dia lain lagi. 40 tahun ke atas ni agresif sikit. Jadi yang boleh kita tarik-tarik sikit ni adalah bawah 40 tahun ni lah sebenarnya. Sebab tu tugas puteri tu sebenarnya penting. Jadi balik dia itulah sebenarnya. Yalah. Okey, program bukan program lah, dia macam aktiviti untuk penambahan had umur untuk Puteri UMNO, terus dekati pengundi muda yang di luar bandar atau di dalam bandar ni, ada orang tanya juga program penambahan had umur untuk Puteri UMNO terus dekati pengundi muda yang di luar bandar atau di dalam bandar. Mungkin di bandar lain kan, Bella? Betul. Di luar bandar penerimaan politik ni lain. Betul. So dia agak berbeza. So bagaimana dari segi pendapat Bella sendiri? Okey, kalau kat bandar kita ada media sosial. Ya, betul. Jadi media sosial ni kita buatlah konten apa pun orang boleh tengok. Tapi kat luar bandar ni kadang-kadang internet tak ada dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat, puteri ni kena turunlah ke kawasan tu. Kita sendiri kena cakap dengan mereka. Sebenarnya apa kita punya orang kata
pembawaan kita ni sebenarnya untuk puteri. Jadi kita kena terangkan betul-betul. Dekat bandar, kita boleh guna Verily, guna TikTok dan sebagainya. Macam contoh sekarang program penambahan umur kan. Kita Puteri UMNO Hulu Selangor pun baru buat lepas kita buat templates untuk menyokong usul pasal had umur ni kan. Jadi benda tu viral lah. Kita viralkan banyak-banyak dekat bahagian dan sebagainya. Kita kadang-kadang faham dekat bahagian kita sendiri pun kadang ada tak menyokong. Ya, betul. Jadi apa salahnya kita sebagai puteri sendiri kita kena tebal sikitlah muka tu sebenarnya. Kita cerita je apa yang patut. Kenapa kita kena had umur ini sebagainya. Jadi dekat bandar kita boleh buat macam tu. Dekat luar bandar ni lain, kita kena turun, kita kena cerita dengan orang. Jadi macam saya Felda tu pun jauh ke dalam sebenarnya. Jauh ke dalam. Apa nama Felda tu? Kita ada Felda Suato, kita ada Felda Gedangsa, Felda Sungai Tengi paling jauh. Dan Ladang 15 paling dalam lagi. Seri Keledang dan sebagainya. Dia orang asli bukanlah? Dia bukan orang asli. Kalau orang asli dia kita ada Ala Batu. Kita ada lagi kat dalam lagi. Memang dalam. Dia sepadan antara Seni River dan juga Hulu Selangor. Jadi sebenarnya bila kita nak cerita pasal Hulu Selangor ni, kalau akak turun sendiri penat kot rasanya. Jadi sebabnya Hulu Selangor ni sangat besar. Sepatutnya kalau ikutkan Hulu Selangor ni kita boleh pecah dua sebenarnya. Parlimen dia. Dia boleh ada dua ketua puteri kan, senang cerita gitu. Sebab kalau kita, kadang saya sendiri pun tak terlarat nak mengejarkan ke sana ke sini. Macam itulah jadinya. Kadang-kadang kita turunkanlah exco-exco yang memang kat dalam Felda tu. Kita dah lantik ketua puteri dan sebagainya. Okay, dia ada task force, pergi turun. Pergilah turun dekat Felda-Felda ni, ceritakan apa sebenarnya pembawaan kita untuk usul had umur 40 tahun ni. Bukan sahaja kita nak bawa. Kita nak perjuangkan benda yang dah lama. Okay, sebenarnya kalau perjuangan kita ni setakat itu saja, dekat tengah-tengah bandar tu je, dekat dalam tu tak tahu apa-apa. Jadi itulah kita wujudkan task force, mereka turun. Okay, cerita pada orang-orang kat situ. Apa sebenarnya Puteri UMNO ni nak buat. Bukannya kita saja-saja. Apa fungsi sebenarnya. Kadang orang kata Puteri UMNO ni ngada-ngada nak umur 40 tahun. Tak sebenarnya. Sebenarnya kita perjuangkan benda yang dah lama. Benda tu. Bertahun-tahun benda ni. Perjuangan yang tertunggak. Boleh tak cakap macam tu. Daripada saya rasa dah berabad rasanya. Ya, dah lama dah. Daripada saya punya mantan 20 tahun, 20 tahun macam tu, Saya ingat lagi sebab ada seorang akak tu WhatsApp saya. Ini perjuangan akak ni daripada dulu lagi ni Bella, dia kata. Cakap, berkenaan dengan umur ni lah. Kita lah. ingatkan mantan kita yang lepas je. Cakap, tak. Dia kata, daripada zaman akak lagi ni. Cakap, maksudnya dah 10 tahun berlalu dah sebenarnya. Usul ni dah dibawa. Tapi orang kata belum rezeki kita lagi nak dapatkan kelulusan tu orang kata. Tapi insyaAllah kita cubalah kan yang terbaik. Mungkin ada MKT pun ada alasan-alasan itu sendiri berkenaan ni lah. Mungkin bila kita ada nak baca sedikit diorang punya berkenaan dengan had umur. Kita baca untuk ni daripada Lembah Pantai. Dia kata sebagai salah seorang ahli puteri yang akan meningkat usia melebihi had umur 35 tahun. Saya berharap kami masih diberikan peluang untuk menerjui Puteri UMNO kerana pada usia kami, ahli puteri lebih matang dan stabil dari segi kewangan, masa serta lebih berpengetahuan untuk merangka program yang boleh membantu sayap wanita muda kami. Ahli yang muda juga memerlukan mentor yang lebih berpengalaman untuk duduk di barisan hadapan agar dapat membentuk lebih ramai pemimpin pelapis yang hebat demi masa depan parti. Betul juga dia kata sebab kita ni macam Bella kata tadi, kita ni daripada 17 kita boleh daftar sehingga umur 35 tahun. Tapi dalam masa 17 ke 35 tu itulah kita nak sambung belajar. Itulah kita nak membina rumah tangga, membina kerjaya, kita pun nak cari kerja. Jadi api 35 habis macam tu je. Kita tak ada buat apa pun. Cuma kadang bagi saya sekiranya diluluskanlah umur 40 ni kan. Saya cuma minta di setiap bahagian, di peringkat bahagian memberi ruang dan peluang lah pada pelapis-pelapis muda. Kita tak nak lah dah last minute, kau dah nak habis term, barulah kau panggil adik-adik yang boleh ke depan, yang boleh buat kerja, yang boleh tunjuk
dia boleh perform. Betul. Kan kebanyakan macam tu kita tak Ya, nak Bella kan. betul. Sekiranya kalau macam kau dah tahu kau dah nak habis term, Ya, kau kena prepare awal. betul. Kita kan ada pelapis Yes, sebenarnya kita kena daripada ada awal. pelapis daripada awal. Sebab tu saya selalu tekankan mana-mana pun orang akan tanya saya cuma cakap dua je saya minta, ruang dan peluang. Betul. Tapi kalau kau tak bagi ruang, macam ni kita nak Ke ke depan. Betul. Dan kalau kau tak bagi peluang pada kami yang bawah muda-muda ni, Betul. macam ni juga kita nak ke depan. Betul. Lama habis umur kita, habis macam tu je. Ya. Serugi. Betul. Buat apa kau je UMNO, orang tak bagi peluang. Orang pun akan, di pihak Petikai lawan pun akan kita. petikaikanlah Ya. benda tu. Tapi kita disebabkan perjuangan, Ya, kita orang betul. parti, kita masih bersama dengan UMNO. Betul. Macam mana sekalipun lah orang Ya, kata. betul. Bella dah lama dah join UMNO ni? Okey, sebenarnya saya menjadi ahli puteri dah lama. Daripada tahun 2000, saya rasa saya habis diploma. Mak Habis saya diploma. paksa. Ya, zaman dulu kita kena paksa. Ya, kena paksa. Tapi kita setuju tau. Betul, macam kena pukau. Mak kata, okey, tak ada tangan ni sekarang. Isi borang ni. Okey, macam, tulis. Aku je. Sebenarnya macam, aku kena pukau ke tadi? Macam tak rela. Tapi macam, nak juga. Macam tu. Nak ambil tahu jugalah. Ya, betul. So, 2018, 2017 macam tu, saya daftar ahli. Sekadar ahli je lah. Jadi, saya banyak dekat universiti waktu tu. Saya dekat UTHM lah, Batu Pahat Johor. Jadi, saya tengok mak saya je lah berkempen sana sini. Jadi, pada lepas habis degree kot saya rasa. Baru saya macam, okeylah, bolehlah kot lah. kita slow down. Sebenarnya saya beringatkan sebenarnya, saya ni nak duduk dalam ahli puteri cawangan dulu. Kita nak step by step sebenarnya. Dan tak tahulah, mungkin orang pandang kita tak nampak. Mantan ketua puteri saya, pandang saya mungkin skop dia, okey, budak ni boleh ke depan. Jadi kita nak ketengahkan. Jadi waktu tu saya macam rela tak rela. Sama juga saya macam kena pukau lagi sekali. Dia kata, Bella, isi borang. Kata, okey, kita isi borang. Lepas tu macam fikir balik, aku isi borang apa sebenarnya ni? Macam tu. Tak tahu pun sebenarnya tak tahu pun sebenarnya. Lepas tu macam kita ingat kita ada pihak lawan lain lah. Maksudnya kita ada saingan lain ketua puteri. Rupanya, tak Bella seorang je. Menang tanpa bertanding. Jadi macam tak ada siapa dah, Bella je. Macam tu. Jadi macam, okey, tak apalah. Mungkin Allah takdirkan kat saya ni, okey, Nabila, part awak ni, okey, awak jadi ketua puteri umur 26 tahun. Tiba-tiba macam tu je. Tak mula daripada pihak peringkat bawah. Tapi kita faham macam mana sekalipun kita berada di atas, macam saya cakap, kita kena pandang bawah lah orang katakan. Jadi sedikit sebanyak saya belajar daripada exco saya. Sebab exco saya semuanya senior daripada saya. Jadi yang paling muda kita ada mahasiswa lah. Kita ada daripada UPM. Itu kita ada daripada UMT. Dan paling tinggi senior saya, G5 saya mostly ada 2 orang. Memang senior. Kapten saya dan juga SU saya. Itu memang dah lama Kak. Sumpah lama. Punya lama lah diorang dalam puteri ni. Tapi saya memang bila fikir balik pada hak umur tu kan, sebenarnya relevan tau kalau kita buat. Sebabnya saya tengok saya punya kapten dan juga SU saya ni, diorang dah lama dalam politik. Tapi bila waktu diorang nak kena naik tu jadi G5, pada umur diorang 30 lebih. Diorang tak sempat tahu untuk merasa macam mana selama ni diorang kerja dekat bahagian exco. Jadi bila Pak Bella, diorang naik kepada G5. Jadi kat situ diorang baru nak rasa dalam berapa tahun, aku dah kena pergi wanita ke? Yalah. Macam tu. Jadi kita macam menyekat tau diorang punya. Betul, menyekat. Kita menyekat diorang punya role sebenarnya. Diorang berminat lagi dalam puteri. Jadi macam kapten saya memang aktif lah. Dia memang agresif. Sebab itulah macam tadi saya kata Bella kan, dia memberi peluang. Ya, betul. Sepatutnya, saya tak salahkan mana-mana jawatan. Betul. Cuma kita ni dalam politik, sampai bila kita nak pegang jawatan tu? Betul. Maksudnya, tak apalah, aku dah penat. Bagilah pada budak baru. Sebab kita dah tahu umur sampai 35 je. Tapi kau still lagi nak pegang. Betul. Kau still lagi macam, tak ada orang lain ni. Sebenarnya, bukannya tak ada orang lain. Ada, cuma budak-budak baru menghormati kau sebagai ketua. Kalau kita nak pegang sampai akhir pun, at least daripada awal dah setahun ada dua tu dah kena dah guide dia. Monitor dia. Kau Tak jangan tinggalkan kotak anting. Orang cakap tak tahu apa-apa pun. Betul. Kadang-kadang benda tu macam drastik sangat lah sebenarnya. Kita terkejut. Macam saya pun saya terkejut sebenarnya. Kadang-kadang tapi saya anggap benda tu cabaran sebenarnya. Kita ni dalam hidup ni kena ada cabaran. Betul. Tapi terpulang pada kita lah kan macam mana kita nak handle diri kita tu sendiri. Tapi Alhamdulillah lah dah masuk 2 tahun saya jadi ketua puteri ni.
saya boleh berjaya survive lah, Alhamdulillah macam tu. Saya cakap dengan husband kan, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya survive macam tu. Tapi husband kata tak apa, Allah dah memang tempatkan awak kat situ, awak buat yang terbaik je lah untuk Puteri UMNO ni sebenarnya. Yelah, Perjuangan awak ni biar orang tak nampak, tapi diri awak sendiri saya sendiri pun nampak awak perjuangan macam mana. Ya, betul. Macam tu, macam terharu lah sebenarnya kan. Nah, betul. Kadang-kadang orang luar tak nampak apa Ya, perjuangan kita. Kadang betul. family yang nampak kita Betul. apa scary fight yang pergi Betul. sana lagi-lagi musim PRU, musim Ya, PRK. ya Allah. Kita memang penat lah nampak. Tapi Betul. orang luar kata, ini kadang ada juga orang cakap, Mm-mm. alah kerja tu dapat duit, sebenarnya tidak kan. Tak. Kita membantu parti Ya. kita sendiri Bella kan. Kita ni sebenarnya amal jariah je. Betul, Sebenarnya betul. mana dapat duit pun kita tak tahu dah sebenarnya. Kan, tak tahulah ada orang ni. Betul, tak balik modal pun sebenarnya. Jadi kadang benda macam tu pun, yelah mungkin dulu ya kita nampak macam kita megah. Ya. Zaman sekarang ni, even kawan-kawan saya dekat KV pun tanya, oh ada elang ke? Jadi kata Puteri nampak macam kita ni bersuara sangat kat situ. Macam kita eager sangat dengan tugas kita tu. Cakap no, saya tak dapat apa-apa pun cakap yang tu. Tapi orang kata perjuangan ni, orang-orang ni lain macam tu. Kita semangat kat situ je lah kita orang kata kan. Jadi dia kata, oh ingat ada dapat elang ke? Cakap, no. Cakap yang tu, saya tak dapat apa-apa pun. Kadang duit saya keluarkan untuk apa? Untuk parti kan tu. Untuk kita nak terbaik untuk Exco dan juga kita punya puteri kan. Macam tu. Punyalah. Yalah, punyalah kita berkorban. Ya, berkorban tu. Berkorban apa saja orang kata. Ya, betul. Okey Bella, nak tanya jugalah adakah masih minat ke golongan wanita muda khususnya berumur 18 sehingga 35 tahun ke hadapan dan berani serta lantang bersuara berkenaan dengan hal-hal politik khususnya di dalam parti kita sendiri, khususnya di dalam UMNO. Masih ramai tak yang Bella tengoklah sekarang? Okey, kalau nak cerita yang lantang bersuara ni ada tapi tak ramai sangat sebenarnya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni takut kadang tersalah cakap lain. Jadi bila kita terlalu lantang bersuara ni, banyak risiko yang kita kena dapat. Banyak benda yang negatif kita kena dapat dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita lantang bersuara pun, kita membantu parti sebenarnya. Untuk orang tak berminatlah dengan parti ni. UMNO ni sebenarnya satu parti yang orang kata kini dulu dah selamanya lah orang kata. Macam mana sekalipun orang buat UMNO ni masih teguh berdirilah di sini. Saya daripada kecil dengan mak saya kan. Kadang kita tengok dia sanggup pergi PWTC, naik monorail, naik KTM dulu. Ya Allah, cakap ibu pergi sampai situ itu kita nak. Lepas tu saya ingat lagi dia nak tengok Datuk Seri Najib. Lepas tu bila dia dah slow down sikit, dia pergi naik KTM lagi. Dia cakap, ni buat apa pula ni? Ibu nak tengok Datuk Zahid Hamidi. Saya cakap, oh okey, tak apalah. Itu perjuangan dia. Dia memang minat gila. Jadi kita ni kalau nak kata golongan wanita muda ni masih ada lagi. Ada tu ada. Tapi saya sendiri pun takut juga nak berlantang suara sebenarnya. Sebabnya tersalah cakap kita lain. ni tak boleh terpicir sikit je Bella. Kita ni betul jadi viral nanti. Jadi viral. Itu satu hal viral. Kita takut juga. Kita menjaga banyak pihak. Betul. Kita menjaga banyak pihak, baik dari di cawangan, baik di bahagian di dalam parti kita sendiri sebenarnya. Kita salah cakap kan viral dia, oh ni orang Selangor ni. Cakap kesian Datuk KB saya. Kan Datuk dah buruk malu nanti. Ya betul. Dia ceritalah maksudnya. So ada tu mungkin di platform yang betul lah kot. Golongan wanita muda ni kalau nak bersuara pun di platform yang betul lah cakap itu. Tapi tak apalah orang kata. Kita ni bersuara, Puteri ni kan sopan. Kan? Jadi kita sopan ni, kita bercakap tu biarlah fakta tu betul je lah. Nak melantang suara-suara tu, selalunya yang lantang suara ni kepen je sebenarnya. Ya betul. Jadi kita bagi tugas dekat kepen je lah orang kata. Saya pun orang kata kepen saya je lah buat kerja. Kau je lah melantang suara, tak apa. Tu. Kita bagi dia platform kita tu. Kita di belakang dia. Kita di belakang dia. Kita support apa-apa pun. Jadi saya kata tak apalah itu. Sebenarnya golongan-golongan wanita muda ni zaman sekarang macam mana nak cakap dia bukan tak berani tau Bella. Betul. Macam kadang-kadang dia berani melantangkan, menyuarakan pendapat. Betul. Tapi kadang ada juga orang yang dia dah kena bidas tu, tiba-tiba dia jadi macam takut. Dia jadi down nanti. Itulah gunanya kepen di setiap bahagian. Benda tu kadang yelah setiap orang ni bila dia lantang bersuara, tiba-tiba orang kecam dia, tiba-tiba dia dah macam slow, dia dah down sangat-sangat. Kan benda tu menjadikan dia satu penyakit lah pula kan cakap yang tu. But it's okay lah orang kata kita ni
nak lantar suara tu di platform yang betul. Ya, dan kita kena perlu fakta yang kuat. Betul. Okey, kita baca lagi lah. Bella ya, ada satu dia kata, daripada Kepen jugalah, daripada bahagian Setiawangsa. Dia kata, jangan perkecilkan suara kami lagi. Betul lah tu. Perjuangan Puteri UMNO bukan sekadar tentang main politik sahaja. Ini platform wanita muda ke hadapan. Puteri ke persidangan bukan datang berhias semata. Kami membawa matlamat. Suara wanita muda daripada akar umbi ke pimpinan atasan. Jangan perkecilkan suara kami lagi. Jangan pandang Puteri sebagai backup atau adik bongsu semata. We are also part of the system. Yes, bagus. Ayuh Puteri, tunjukkan solidariti. Jangan putus bawa gelombang merah jambu. Semangat betul. Saya suka ayat dia. Daripada Ketua Penerangan Puteri UMNO bahagian Setiawangsa. Jamilah Syuhada nama dia. Kita ada dia menyuarakan kan, serta ahli menyuarakan berkenaan dengan umur yang 40 ni. Betul. Kita pun berbalik pada kita punya, orang kata apa, Datuk Nurul Amal punya slogan sekarang. Perkasa Puteri Pemangkin Perubahan. Dan yang terbaru, kita bawa vibe yang terbaru, ini zaman kita. Ini zaman kita. Punyalah saya rasa vibe tu masa dekat PAU hari tu. Ya Allah. Kan? Saya rasa macam ini ke? Sebab tahun lepas saya tak boleh pergi. Sebab tahun lepas saya beranak. Jadi saya beranak tu pada tarikh yang sama. Ya, semua tak boleh pergilah. Ya, saya pagi malam tu saya dah gosok baju masa tu, dah kobar dah ni. Okey, besok pagi aku nak pergi PAU ni. Dah memang cakap dengan husband, tak apa saya drive sendiri. Lah apa esok pagi tu pukul 3 pagi beranak pula. Macam tu. Tak ada rezeki lah. Ya, tak ada rezeki. Tapi alhamdulillah rezeki saya tahun ni saya dapat tengok dekat Dewan Merdeka. Ya Allah. Kita cakap rasa macam satu gifted yang macam tak tahulah, mengubat benda sebenarnya yang tahun lepas saya tak boleh tengok. Jadi bila tahun ni Along bawa trademark ini zaman kita tu macam lain sangat. Kita rasa kuat tau sebenarnya. Kita di bahagian, di cawangan kita rasa kuat. Daripada Along punya support daripada atas tu, kita bawa tu sampai ke bahagian. Itu. Kadang-kadang kita buat perwakilan kan, kita buat pemerhati dan sebagainya. Pemerhati saya bukanlah exco. Pemerhati tu saya buat daripada cawangan dan sebagainya. Memberi mereka peluang. Ya, betul. Kita bagi peluang kat dia. Cakap, okey awak tengok yang tu. Bukan senang kita nak pergi Dewan Merdeka ni dan sebagainya. Dan dia kata, kak bestnya dia kata. Nak pergi lagi one day. Okey, insyaAllah. Kalau lagi sekali saya jadi Ketua Puteri, saya bawa lagi sekali. Kalau betul Datuk Nurul Amal masih lagi memegang kan Ketua Puteri, insyaAllah kita cuba terbaiklah kan untuk Datuk Amal kan. Betul. So, orang kata, tak tahulah. Saya memang sukalah dengan trademark Along bawa sebenarnya. Lain daripada lain. Okey, ini last lah memberikan pandangan Bella. Saya nak minta, alhamdulillah dah habis dah. Nak minta pandangan kan. Bella berkata dengan had umur dan apakah kebaikan dalam berdepan dengan PRU masa akan datang. Okey. Kebaikan had umur ni. Ya, betul. Okey. Kebaikan had umur ni, kalau kita pergi mana-mana pun, PRK, kita ni buat kerja yang sama je, tak betul tak? Betul. Kita buat kerja yang orang kata jaga umur 40 tahun. Itu yang kita jaga sampai sekarang. Jadi bila kadang-kadang orang isukan, alah tak perlu pun Puteri ni nak kena had umur sampai 40. Kau jaga je lah 40 tahun ke bawah tu. Kan? Tapi sebenarnya tak, lain. Kadang-kadang kita ni umur 35 tahun, kita nak bercakap dengan orang 40 tahun. Dia senior. Dan dia nak dengar ke kita cakap? Betul. Tak mungkin. Itu. Jadi kita perlukan juga ada satu tim ni, dia umur macam tu, 35 hingga 40 tahun, untuk bercakap dengan orang yang umur yang itu. Betul. Dan orang kata, sebab itulah saya memang bila orang bawa balik usul dia, saya macam, ya Allah tolonglah one day usul ni diluluskan oleh Datuk Presiden kan. Orang kata kita mengharapkan sangat-sangatlah supaya benda ni tak menjadi isu yang berpanjangan. Jadi saya rasa macam tak tahulah, rasa macam nak menagih simpati pada Datuk Presiden kan, supaya benda ni at least kali ni je lah diperkenankan, orang cakap dipersetujui. Waktu terakhir orang kata diperkenankanlah benda ni sebenarnya. Sebab yelah, kita ni, saya umur 28 ni bukanlah nak pegang jawatan lama pun orang kata. Bukan sebab kita nak pegang jawatan lama, no. Kita pegang Ketua Puteri setahun, satu penggal pun penat kadang-kadang. Jadi apatah lagi kita nak pegang berapa banyak penggal lagi. Jadi kita bagilah peluang sebenarnya. Dah macam dia akak cakapkan, ruang dan peluang. Kita bagi peluang tu kepada orang yang berhak sebenarnya. Jadi kadang-kadang
kadang kesian lah dengan kita punya exco ni. Dah Ya. berumur 35 tiba-tiba kena masuk wanita. Kan? Dia macam rasa macam, Tak sempat. alah akak dah nak masuk wanita ke? Cakap, tak apalah kak, itu nak buat macam mana? Itu doakan je lah semoga usaha ni kita diluluskan kan Ya. orang kata. Jadi dia kata akak baru macam nak, orang kata apa ni, Ke depan baru lah. nak berjinak-jinak, nak ke depan itu. Seronok dengan puteri itu Ya. kan. Sebab kita rasa vibe dia lain. Nanti kita masuk ke Wanita vibe dia vibe lain. dia lain. Sangat-sangat Betul. lain. Jadi kita pun tak tahu peluang kita kat wanita tu Masih ada masih ataupun ada tidak. ataupun tidak. Kadang-kadang dapat yang alhamdulillah Ya, okey. dia okey. Betul. Tapi kalau contoh yang mencantas tak boleh nak buat apa. Ya, betul. Jadi harap-harap sangatlah sebenarnya usul ni diluluskan lah orang kata. Tak tahulah, kadang sedih ke fikirkan pasal usul ni sebenarnya. Yalah. Tapi Bella ada juga yang di bahagian akak sendiri ada jugalah. Dia beralih umur daripada puteri ke wanita. Tapi dia start je masuk wanita dia memang tak join apa-apa. Betul. Dia kata sebab masih belum dia nak ambil dia step nak tu balik. dia nak ambil, Kena dia nak merangkak. masuk balik. Betul. Kan macam mana pergerakan betul. wanita, pergerakan puteri adalah Betul. berlainan. Lainan. Baik tiga sayap tu memang semua cara ada cara-cara mereka Betul. tersendiri kan. Kalau yang berani mungkin akan bertanding AJK bahagian. Ya, tapi mungkin yang berani. rezeki Yang tak dia lain. yang tak berani tu yang macam Betul. tak apalah nantilah. Betul. Lama-lama langsung hilang macam tu je. Susah nak Padahal- cari balik nanti. Yes, dia sebenarnya ibarat pemata yang hilang lah. Dia boleh buat betul. kerja Betul. macam tu. Cuma dia tak belum lagi Ya, bersedia. betul. Okey Bella, last ucapan terakhir untuk adik-adik yang baru nak join politik. Untuk yang adik-adik dah join politik, memberikan nasihat ataupun pandangan Bella sendiri. Okey, kepada adik-adik lah orang panggil. Adik-adik. Adik-adik yang ataupun golongan muda ni, sebenarnya politik ni tak kotor pun sebenarnya. Kita bercorak kepada diri sendiri. Macam mana kita corakkan perjuangan kita tu, macam tu lah sebenarnya kita pandang parti tu sendiri. Jadi saya pun bermula daripada bawah. Orang kata kita kenal politik tu daripada keluarga. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia rasa politik tu dia tak kenal daripada keluarga pun, tapi daripada media sosial dan sebagainya. Jadi gunakanlah media sosial, virality dan sebagainya kat TikTok tu untuk kepentingan yang bagus. Untuk awak tahu tentang UMNO, cakap yang tu. Saya pun orang kata macam ni UMNO ni tak tahulah, saya sayang UMNO sebenarnya. Kita lain tau, sebab kita memang dah pandang UMNO ni everything for us sebenarnya. Tapi sebab dia membantu rakyat, kita berbalik kepada kita, UMNO ni membantu rakyat lah sebenarnya. Kita ada dengan rakyat selalu. Betul. Jadi saya harap anak-anak muda ni pilihlah parti yang elok, cakap yang tu, yang berguna, yang memberi jasa kepada rakyat yang tu. Kita dah memerintah kerajaan pun dah lama. Cuma ialah setakat beberapa tahun ni kita ada Masih belum ada rezeki. Kita belum rezeki lagi. InsyaAllah one day kita dah nampak sebenarnya dekat PRK Negeri dan Mahkota. Kita dah nampak, tapi kita tak berada dalam zon selesa lagi. Tapi kita anggap benda tu sebagai anjatkan paradigma lah orang kata kan. Jadi insyaAllah kalau di bahagian saya sendiri pun, kalau ada adik-adik yang tengah tengok ni pun nakkan tahu apa pasal puteri pun tak ada masalah. Kita ada. Kita buka ruang. Kadang saya pukul 1 pagi pun saya balik WhatsApp. Ada Facebook tak untuk bahagian awak? Ada Puteri Hulu Selangor. Puteri Hulu Selangor. Ya, betul. IG ada? IG pun ada Puteri Hulu Sama Selangor. semua. TikTok pun sama. So yang mana yang nak follow, nak ikut Bella, so boleh je add Facebook, follow IG. Ya, semua program kita update kat situ lah orang kata. Yalah. Okey, terima kasih Bella untuk Sama-sama. malam ni. Semoga balik ke Juasih selamat. Balik Juasih Ya, kan? betul. Saya balik Juasih. Semoga Besok nak selamat mengajar. sampai mengantuk lah nanti. Ya. Okey, jadi kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Teruskan menyokong NR Channel di dalam slot Suara Puteri. Jumpa lagi di minggu hadapan bersama saya, Fiza Adam. Assalamualaikum dan selamat malam.